Baik, yang akhir pula waladdallin apa maknanya? Dan tidak orang-orang yang sesat. Orang sesat ni mengikut tafsir keseluruhan yang kita boleh tengok adalah orang-orang Nasara. Ya, supaya kita jangan tiru orang Nasara. Orang Nasara ni golongan yang sesat. Macam mana tak sesat? Nabi Isa tu adalah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi Isa ni bila dah tak ada, mereka sudah iktiraf Nabi Isa ni sebagai apa? Tuhan satu. Yang kedua, anak Tuhan. Ya. Dalam dunia ni yang paling banyak kepercayaan Nasara ialah mereka yang berfaham Trinity. 3 dalam 1. Ya. Allah boleh dikatakan Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu, dan juga Isa Tuhan Anak. Ini yang paling banyak. Ya, pahaman mereka mengenai Trinity ni. Kalau kita Nescafe 3 dalam 1, okey lah. Ini akidah macam Nescafe juga dibuat. Ya? Kita jangan buat macam tu. Ya? Jadi, ya, supaya kita jangan termasuk dalam golongan Nasara yang sesat. Ya? Dalam Quran disebutkan, ya, Al-Masih itu adalah Allah. Mereka katakan. Ya? Allah itulah Al-Masih. Ini kepercayaan yang paling mengarut sekali atau yang paling teruk sekali dalam Nasara, mengatakan Tuhan sebenarnya ialah Isa. Ya. Yang tarafnya kedua tu dia mengatakan anak. Ya, atau anak. Isa tu katanya anak Tuhan, boleh minta pada anak. Tapi adalah golongan yang sedikit yang betul. Dia mengatakan Isa itu adalah Rasul. Ini mungkin Hawariyun. Hawariyun ni maknanya pengikut-pengikut Nabi Isa dulu yang ada 12 orang. Yang mereka yang mungkin terlepas dan tidak terbunuh masa itu. Keturunan ni mungkin yang masih mempercayai Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Ya. Tetapi golongan ini tak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia tak percaya. Golongan ni. Tapi dia percaya Isa itu bukan Tuhan. Dia kata dia Nabi. Ini mungkin adalah keturunan Hawariyun. Pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Jadi oleh itu, ya, bila kita baca surah Fatihah ni, ayat yang kedua itu adalah hak kita. Bila ayat yang pertama tadi, ya, itu adalah hak Allah. Kalau dalam ayat ni, Allah mengajar kepada kita, kita puji Allah. Memang betul. Nabi mengajarkan kalau kita nak berdoa, kita puji Allah. Kemudian isi doa. Lepas isi doa, baru selawat ke atas Nabi. Ya? Kita baca selawat. Itu adalah tertib doa. Kalau kita bermunajat dengan Allah Ta'ala, tertibnya macam tu. Semana Allah Ta'ala pun membahasakan, ya, dalam surah Fatihah ni, ya, atasnya segala pujian bagi Allah Tuhan pemelihara sekalian alam. Puan-puan tahu tak tafsiran yang kecil ini, yang sedikit ni, ya, walaupun ayat ni, ya, barisan ini kita dah tahu maknanya. Ya, dikatakan segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya segala pujian kita balik kepada Tuhan yang mentadbirkan seluruh apa? Alam. Tuan-tuan, kalau pemahaman tentang sekalian alam ni, alam ini adalah jamak. Kalau satu alam. Kalau alamin, dah banyak. Macam kita dikatakan alam insan. Kita ni alam apa? Insan. Alam manusia. Jin, alam jin. Malaikat, alam malakut. Malakut tu alam malaikat. Tumbuh-tumbuhan, alam nabat. Ya. Jadi semua ni, ya, alam malakut, alam nabat, alam ma'adin dan sebagainya. Semua alam ni dikatakan seluruh alam di bawah tadbir Rabbi, pemeliharaan Tuhan. Itu Allah. Ya? Termasuklah isinya sekali. Itu maknanya. Itu dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah dengan kesedaran yang Allah telah menjadi kita, memberi rezeki kepada kita, mentadbirkan seluruh alam ini. Pujian kita ikhlas datang daripada mulut Alhamdulillahirabbil alamin. Itu, ya. Orang puji-puji kita, jack-jack kita setinggi langit, tapi tak pernah pun kita berbudi dengan dia. Nak apa pujian ni? Puji kita setinggi langit.
Ya, tak pernah pun kita berbudi dengan dia. Ya. Puji nak apa ni? Ya. Ikhlas ke puji macam tu? Ya, tak ikhlas. Ya. Sebab itu puji itu macam kita kata syukron lillah. Syukron lillah ni, syukron ni mana terima kasih. Lillah kepada Allah. Solat 5 waktu yang kita lakukan itu hanya istilahnya sebagai syukron lillah. Hanya kita mengucapkan terima kasih kepada siapa? Allah. Kalau nak lebih, kenalah buat yang nawafil atau tatawuk, yang sunat-sunat. Ya, kita dapat nikmat subuh. Ya, daripada subuh ke zuhur, kita pun solat zuhur. Kita mengucapkan terima kasih saja tu, solat tu. Ya. Zuhur ke asar, nikmat yang kita sudah lalui tadi, kita ucapkan terima kasih dengan solat tadi. Itu solat tu hanya sebagai syukron lillah. Ya, kita hanya mengucapkan terima kasih kerana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita. Kalau nak, buatlah yang sunat-sunat, penambahan-penambahan dia. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Apa pahaman kita sedikitlah daripada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman ni dengan makna yang maha apa? Pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman ni disimpulkan bahawa Ar-Rahman ni Allah punya pemurah ni kepada seluruh. Dia tak pilih kasih. Engkau beriman ke? Tak beriman ke? Allah tetap memberi rezeki. Adakah kita lihat bila orang tu tak beriman, Allah tak turunkan hujan? Bila yang beriman dapat hujan? Tak kan? Sama rata ya. Ini sifat Rahman Tuhan. Itu tanda Rahman Tuhan. Semua dapat. Ya, tapi katanya dalam Rahman ni ada Rahim. Sebab itu kita kena terjemahkan, Rahman jangan diterjemah yang maha pengasih. Rahman diterjemah yang maha apa? Pemurah. Rahim boleh. Rahim pengasih boleh, penyayang boleh. Sebab Allah bersifat Rahim kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Rahim kasih Tuhan pada orang beriman? Orang beriman di dunia ada perkara-perkara yang boleh dimakan, ada perkara yang boleh dilakukan, ada perkara yang tak boleh dimakan dan tidak boleh dilakukan. Ya, kerana kasih Tuhan mereka menjaga batas-batas ini, Allah pun balas dengan balasan jannah surga. Itu Rahim. Rahim Tuhan. Itu bezakan ya Rahman dengan apa? Rahim. Ya. Barulah kita sebut Malik Yaumiddin. Apa makna Malik Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Maknanya di dunia ini manusia boleh memiliki, ya, ini ada kuasa, dia ada darjat, ada kuasa, dia boleh mempengaruhi orang. Tapi di sana besok semua kerdil. Ya, semua kerdil, semua kecut. Ya. Yang memiliki hari itu hari ialah Allah Ta'ala. Di dunia, seseorang yang bersalah boleh lepas tak? Boleh. Tapi di akhirat besok tak boleh lepas. Itulah hari yang paling adil. Ya. Puan-puan ada baca tak surah Yasin? Cuba sambung. Al-yawma nahtimu. Lagi? Afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Yang bercakap wa tukallimuna aydihim, yang berkata-kata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Jadi besok mulut kena tutup. Kenapa kena tutup? Banyak tipu mulut ni. Banyak apa? Tipu. Dekat dunia dia jadi lawyer, kat akhirat nak lawyer buruk. Tutuplah mulut. Tak boleh. Jadi yang bercakap siapa? Tangan, kaki jadi saksi pada masa itu. Itu dia katakan Yaumiddin, hari pembalasan. Ramai dah hafal Yasin ni. Maklum tetap malam Jumaat tak tinggal Yasin. Ya. Petik je huruf mana, ayat mana ya, dah boleh dah teruskan. Okey, ya, itu. Kemudian barulah ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau kami sembah. Ini adalah tauhid. Ya, tauhid mana kita hanya sembah kepada Allah. Saya terangkan di sini ya, kedudukan dia. Kenapa disebut iyyaka baru na'budu? Mana fi'il?
Na'budu. Tapi yang disembah siapa? Iyaka. Akan engkau tu Allah. Ya. Besok kita kena faham. Sepatutnya na'budu ka. Na'budu iyaka macam itulah. Tapi kalau ka di lepas fi'il tak boleh tambah ya. Na'budu iyaka. Tak sesuai. Na'budu ka. Tapi kalau dia di awal kena letak iya. Macam tu. Okey, kenapa diletak iyaka dulu baru na'budu? Patutnya fi'il dulu baru objek yang kita sebut. Ya. Ini nak menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Kita suruh utamakan Allah daripada perbuatan. Jadi maksudnya hanya senya kepada engkau sahaja kami sembah. Itu yang dimaksudkan. Sebab itu dia letak iyaka baru na'budu. Sepatutnya na'buduka macam tu. Ya? Okey, kita sembah Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami minta pertolongan. Patutnya kami minta pertolongan kepada engkau, tapi Allah utamakan asma dia dulu, nama dia dulu. Iyaka tu diletak dulu. Ini nak menunjukkan suruh dalam minta pertolongan tu jangan minta kepada selain Allah Ta'ala. Ya, mintalah terus kepada Allah Ta'ala. Ya. Dua perkara. Sembah dan minta tolong tu penting. Sebab banyak orang jadi syirik, punca dua ni lah. Dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam solat. Lepas solat, jom kita pergi makam Tuan Habib Noh. Ya. Anak nak periksa ni. Ya. Kita pergi makam Tuan Habib Noh, minta kat sana. Ya. Dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tak pergi makam Habib Noh, pergi dengan pulau besar. Ya. Minta kat sana. Ini dia jadi syirik. Ya. Kita minta ke Allah, minta tolong atau sembah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Ya, jangan minta kepada selain Allah Ta'ala, apalagi orang yang sudah mati. Ya, kita tak boleh minta kepadanya. Inilah pengertian surah apa? Fatihah. Cuba diingatkan balik surah Al-Fatihah ini, diulang-ulangkan balik sampai betul mahir.